Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya menerangkan jenis pelaburan lah yang anda patut tahulah kan. Mana anda tahu, takut ada yang tak share kan. Sebab baru ni saya ada baru ni lah, saya ada buat perkongsian lah di dalam Telegram, iaitu jenis pelaburan lah. Boleh join Telegram saya ni, iaitu ASB, tabung haji, saham, emas, hartanah, unit trust, kripto dan lain-lain. Yang lain tu saya tak sentuh lah. Biasanya orang kita lah tahu ASB, tabung haji biasanya. Dua ni lah biasanya. Lepas tu kepada yang mungkin dah advance sikit, mungkin anda semua tahulah, iaitu unit trust, hartanah serta saham lah kan. Kepada yang extra lah kan, yang tahu, iaitu Rais, Wahid, apa semua kan. Dua ni je lah. Yang lain saya tak tahu lah kan. Robot advisor saya mana dengar. Cuma saya tahu Rais dan Wahid lah, kedua ni kan. Biasanya kita main benda ni lah. Lepas tu macam orang cakap kripto lah kan, kripto NFT lah, mana lagi, ada saham emas, satu lagi emas. Ini ni memang tu lah. Okey, macam ni. Video kali ni saya menerangkan jenis pelaburan dahulu. Supaya saya tak nak video ni panjang, saya akan buat video satu lagi, iaitu fokuskan kepada macam mana kita nak gunakan pelaburan ini. Dan based on pengalaman saya saja. Ni bukan saya bukan literally nak bagi tahu yang awak kena buat ini. Faham tak? Jadi ni saya just nak share lah jenis-jenis pelaburan, sebab ramai lah confused dan ramai lagi masih tanya saya dan macam mana nak invest apa semua kan. So di sini saya share lah supaya dapat manfaat lah kepada semua. Dan mungkin kalau ada yang salah ke apa, just tegur je lah dalam komen apa, saya akan improve lah, tak ada masalah. So macam ni, kita start dengan yang basic dulu, iaitu ASB, tabung haji dan juga emas. Biasanya kenapa saya lakukan tiga ni, ASB, tabung haji dan juga emas, kerana dia ni susah nak jatuh dan juga susah nak naik. Senang itu dia, ASB, tabung haji dan juga emas. Disebabkan ASB, tabung haji ni dia investkan mostly apa kita tengok lah dalam graf dia, iaitu more tu kepada fixed deposit dan juga bonds lah. Saham ada juga tapi tidak banyak, percentage dia more tu kepada fixed deposit dan juga bond. Apabila fixed deposit dan juga bond, term-term yang susah ni saya cuba senangkan supaya awak semua faham, iaitu kita dia akan macam menjanjikan lah kepada kita, iaitu contoh kita syarikat Apple lah, iPhone apa semua kenal kan, Apple dan juga Samsung company tu. Kita bayar lah, kita cakap kita investor kan. So kita investor, jadinya dia cakap lah, okey, Tuan Adli, kami memerlukan 10 juta. So okey, Tuan Adli, kita memerlukan 10 juta. Jadi ni bukan kita seorang lah, kepada semua orang juga. Jadi ni kita invest lah, invest RM 1K. Contoh kita invest RM 1K. Lepas kita invest, dia menjanjikan lah, dia janji nak bagi 1% je. Okey lah kan, 1% kan. Dia tak kisahlah sama ada company dia untung ke rugi ke kan, dia tak kisah. Dia ada risiko tapi tak banyak lah. That's why bagus lah nak simpan ASB, tabung haji dan juga ni ASB ni ke tabung haji. Okey, kemudian emas pula. Saya baru perasan lah, ASB ni untuk Bumiputera. Kalau nama Bumiputera dia panggil ASM, tak salah saya. Lebih kurang macam tu. So tak perlu risaulah kalau anda Bumiputera ada lah masuk dalam ASB, try tengok. Okey, nanti saya cover lah yang lain satu one by one. Okey, emas pula. Emas ni kenapa saya masukkan dalam yang komplek ASB tabung haji, disebabkan dia macam dua ni jugalah. Dia tidak cepat jatuh, tak cepat naik juga. Sebab saya tak sekali lah emas ni. Okey, jadinya apabila kita invest lah ke dalam macam contoh emas ni kan, emas ni dia adalah hasil bumi lah. Hasil bumi ni dan juga dia ada nilai. Dia bukan macam diamond. Emas ni dia memang ada nilai pada dulu lagi, dinar apa semua kan, orang buat emas ni.
Kalau tengok raja-raja zaman raja di sekarang pun, bukan raja kita sajalah, raja dekat British tu pun ada jongkok emas yang banyak sangat. Dia sebab apa? Nilai duit kita ni tak ada value, emas ni ada value. Jelas tak? That's why tiga-tiga ni adalah kita boleh rakam sekali lah. Okay, kemudian kita pergi ke bahagian 2 lah, iaitu unit trust, hartanah dan juga saham. Okey, unit trust, hartanah dan juga saham. Kenapa saya letak sekali? Disebabkan dia ada risiko agak tinggi lah. Unit trust ni dia fleksibel lah. Dia boleh juga jadi fixed deposit. Tapi bagi saya sebab kita dah ada ASB, tabung haji dan juga emas, kenapa kita nak buat macam low risiko juga kan? So that's why ini adalah, nanti saya terangkan next video, saya tak nak video ni panjang. Cumanya unit trust, hartanah dan juga saham disebabkan saya tak sekali disebabkan risiko tinggi lah. Risiko tinggi, pulangan pun tinggi. Same goes to siapa yang invest dalam kripto lah. Cuma saya tak suggest lah kripto ni sebab dia ni fluctuate dan juga memerlukan pengkajian yang amat detail lagi lah. Sebab yang orang pakai kripto tu pun sebenarnya diorang pun masih dalam kajian apa sampai 3-4 tahun. Cuma hartanah, saham apa semua ni diorang dah berpuluh-puluh tahun daripada dulu kita kenal saham dan juga hartanah. Kripto ni sebab amat baru sangat. So that's why saya tak sarankan lah kepada awak semua yang baru nak belajar berjinak-jinak lah. Kepada yang orang dah biasa main hartanah dengan saham apa semua, nak try kripto boleh. Cuma macam saya, yang saya tengok video saya ni kebanyakannya yang masih tak kenal lagi dunia investment. So saya tak nak pening kepala. Okay, jadinya start dengan sini dulu, unit tanah dan juga saham. Okey, apabila risiko tinggi, pulangan pun tinggi juga. Jadinya benda ni ialah di mana kita kena ambil risiko lah. Macam berniaga iaitu kalau kita tak ada risiko, tak nak ambil risiko rugi, memang takkan berjaya lah perniagaan kita, betul tak? Same goes to investment kita juga. Lah. Okey, jadinya apabila kita ambil risiko yang tinggi, kita tidak akan macam ni. Risiko tinggi, pulangan tinggi jugalah. Cuma perbezaan unit trust, hartanah dan juga saham ni dia beza sikit je. Hartanah dan juga saham kita memang tanggung rugi kita 100% lah. Kita akan tanggung hartanah dan juga saham kita tanggung kerugian 100%. Manakala unit trust ni kita tanggung juga kerugian, tetapi dana kita dipantau oleh fund manager company. So that's why kerugian dia tu akan lagi tinggi lah compare to tiga-tiga ni. That's why saya letak dalam tiga-tiga dalam ni, bahagian pertama, bahagian kedua lah. Saya letak lah bahagian pertama, bahagian kedua. Jelas kan? Kenapa saya tak dalam bahagian kedua ni? Disebabkan kerugian ni tinggi sikit compare tu ASB tambah juga emas. Tu kena faham lah. Yang tu kena faham. So that's why apa yang saya boleh bagi tahu, yang jangan takut lah nak rugi tu. Yang takut nak rugi, just kalau rasa nak invest je kalau duit lebih. Itu je. Jangan fikir banyak-banyak. Itu saja. Jelas kan? Okey. Lepas tu yang ketiga lah, iaitu ini ni dipanggil, ini ni bahagian ketiga. Bahagian ketiga ni ialah di mana robo advisor dipanggil, Rais dan juga Wahid lah. Tak ada beza pun dua ni. Cuma beza dia ialah kenapa saya letak bahagian ketiga ni, sebabkan diorang dua ni fleksibel. Kita boleh pilih sama ada nak jadi bahagian 2 ataupun bahagian 1. So let's say kalau Rais dan juga Wahid awak pilih sebagai konservatif punya portfolio, pulangan dia kecil tapi risiko pun kecil jugalah. Kalau awak ambil portfolio yang agresif, pulangan dia tinggi, in the same time risiko pun tinggi jugalah. Macam tu. Cuma Rais dan juga Wahid more tu lebih kepada unit trust. Dia dipantau oleh fund manager. Kalau Rais dipantau oleh PNB lah. Wahid dia adalah syarikat dia tu. Saya tak detail lagi buat Wahid. Okey, kenapa saya tak invest dalam Wahid lah? Ramai juga tanya kenapa tak invest dalam Wahid, sebab kekurangan duit. Saya fokuskan kepada investment lain dahulu, disebabkan saya nak faham dunia investment lain juga. Sebab Wahid ini bila-bila masa saya boleh masuk. Macam investment lain, macam saham, hartanah apa semua ni, saya memerlukan masa dan juga duit dan juga kelulusan macam ASB, tabung haji apa semua dan juga emas kan.
So that's why itu saja. Saya nak make sure awak semua faham lah jenis-jenis pelaburan yang anda patut tahulah. Awak patut tahu bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3 lah. So saya harap jelas lah. USB tambah haji dan juga emas, perbezaan lah untuk ketiga-tiga ni iaitu risiko rendah, pulangan pun rendah, tapi dia lagi tinggi, dia lagi untung simpan compare tu dalam bank, compare simpan dalam bank. Sebab bank pulangan dia 0.1% sahaja. Kadar inflasi apa semua, jadi susah. Jadinya benda tu bagi saya lah, bahagian awak tahu dah, bahagian 1 ni macam ni, bahagian 2 pula unit trust, hartanah dan juga saham. Kenapa? Sebab risiko tinggi, pulangan pun tinggi jugalah. Jadinya itu jenis pelaburan yang awak patut tahu. Dan juga yang ketiga itu robo advisor, dia fleksibel, sama ada dia masuk bahagian 2 dan juga bahagian 1 yang saya terangkan. So saya harap jelas lah jenis-jenis pelaburan buat masa sekarang. Yang ini yang saya tahulah. Kalau yang jenis joint venture, bisnes tinggi tu apa semua, yang tu saya tak terangkan sebab dia makan duit lah. Yang tu kalau awak ada 6 figure ke atas, ratusan ribu dan juga juta-juta, yang tu baru kita bincang secara lain pula. Itu investment dah level tinggi lah. Yang tu dia takkan tengok lah video macam ni. Cuma macam kita orang biasa ni, ini je yang awak patut tahu for now untuk kembangkan duit awak. Jelas tak? Jenis pelaburan untuk kembangkan duit lah. Tak apalah saya buat title lain. Cumanya saya harap awak jelas buat masa sekarang. Ada soalan bertanya saya dalam WhatsApp kan. Dan jangan lupa join Telegram saya tau, sebab saya share dalam tu time to time jugalah. Jangan lupa untuk join, sebab saya banyak share dalam tu juga. In case ada rezeki saya buat live ke apa semua, senang awak dapat info. Apa-apa boleh komen dan juga WhatsApp saya, insyaAllah. Dan join Telegram saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.